Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang saya muliakan Fadilatul Imam Al-Mukarram, Jatan Kuasa Masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan masa yang ringkas ini, kita isi di antara tarawih kita sedikit peringatan. Tajuk yang diberi pada malam ni berkaitan sedekah. Sedekah sesuai dengan sahabatnya kita yang datang pada malam ini, kena dengan tajuk kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak mulakan dengan satu kata-kata ulama. Dan kata-kata ni dia memberi kesan besar kepada kita. Kata ulama, di akhirat nanti orang yang sembahyang, dia akan mai dengan pahala sembahyang dia. Orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan mai dengan pahala jihad dia yang besar tu. Orang yang menuntut ilmu sampailah dia jadi alim, jadi ulama, dia akan mai di akhirat esok dengan pahala dia duk pergi cari ilmu sampai dia jadi alim, sampai dia mengajar orang. Orang yang bagi makan anak isteri dengan ikhlas, susah payah keluar cari nafkah, dia akan mai dengan pahala tu. Bahkan orang yang puasa, macam kita duk puasa dalam bulan Ramadan ni, dia akan mai dengan pahala puasa. Sungguh ajaib, kata ulama, ada satu hamba Allah, dia akan mai dengan semua pahala tadi. Dia akan mai dengan pahala jihad, dia akan mai dengan pahala sembahyang, dia akan mai dengan pahala menuntut ilmu, dia akan mai dengan semua pahala-pahala yang disebut tadi, kerana satu amalan yang dia buat yang menyebabkan dia dapat semua pahala tadi, iaitulah sadaqatun, sedekah. Dia dengar anak qaryah nak keluar daripada padang serai, nak terbang pergi ke Mesir, nak pergi ke Syria, nak pergi ke mana menuntut ilmu, dia bagi tajaan sikit duit dia kerana dia ada lebihan rezeki. Budak ni pergi mengaji sampai alim, sampai dapat master, sampai dapat PhD, balik jadi tok guru besar, mengajak orang sampai akhir umur dia. Pahala dia pergi mengaji sampailah jadi orang alim ni, balik main mengajak orang ni, pahala tu mengalir kepada orang yang tajar dia. Dia esok bawa pahala kawan ni, dan pahala yang kawan yang alim tadi tak kurang sikit pun. Ada 1000 orang puasa dalam satu qaryah, hari tu dia tajar iftar Ramadan, buka puasa dengan sikit lebihan harta yang Tuhan bagi dekat dia, dia tajar jamu orang makan. Dia boleh pahala 1000 orang, dan 1000 pahala orang tadi semua tak kurang sikit pun. Dia bawa pahala orang buka puasa, orang puasa. Demikianlah sahabat-sahabat Nabi ketika satu di zaman-zaman Rasulullah dahulu yang tak mampu keluar berjihad kerana ada keuzuran, tapi ada duit, ada kelengkapan perang, ada kuda, ada senjata. Tajar sahabat seorang ni kerana dia mampu pi tapi dia miskin, dia pi dengan barang hak dibekalkan oleh seseorang, dengan sedekah tadi, dengan infak tadi, dengan tajaan tadi, kawan hak bagi harta dia boleh pahala kawan hak pi jihad. Syahid pula kawan yang pi jihad tu dengan harta hak dia bagi. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau orang faham, ulama kata faham yang kata sedekah ni pahala dia macam tu, maka tak heran kita tengok Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha cerita, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah satu ketika dapat ke tangan Nabi ada 7 dinar emas wang mah.
Tapi duit mah yang Nabi dapat 7 dinar tu tak ada nak diagihkan lagi, tak ada nak diagih. Sampailah ke pagi esok, Nabi kata Ummu Salamah muka pucat lesi. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis, ya Rasulullah, sakit ke ya Rasulullah, muka nampak pucat sengih? Tak. Dia kata aku tak boleh fikir 7 dinar mah tu ada dalam rumah kita ni lagi tak bagi kat orang. Tu Nabi SAW. Perkara sama yang dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, cerita yang sama kata Aisyah, Rasulullah SAW kalau ada duit dinar yang diberi kepada Rasulullah untuk Nabi tak agih lagi, tak ada nak agih sampai keesokan harinya, tak tidur malam, yang kata Rasulullah ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lain, satu ketika Nabi sembelih kambing kibas ni, sembelih dengan niat nak memberikan, nak sedekah dekat orang-orang susah, bagi, kemudian Nabi panggil Aisyah, ya Aisyah, semua dah bagi ke? Kata Aisyah radhiyallahu anha, bagi dah semua, kecuali ada sikit di bahagian bahu, simpan haba nak makan kita. Tuan-tuan tengok apa respon Nabi SAW. Kata Rasulullah tak kata jangan simpan, tak. Rasulullah kata yang hak bagi tadi semua jadi pahala dah, kecuali hak bahagian bahu sikit tu tak jadi pahala. Persepsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah yang nama dia sedekatun ni, sedekah ni, kalau boleh nak bagi semua, seperti mana yang diceritakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar cerita, satu hari mai satu lelaki minta kepada Rasulullah, Rasulullah bagi, minta kali kedua bagi, minta kali ketiga bagi lagi. Hari keempat main minta lagi, Nabi kata tak ada apa dah nak bagi. Nabi kata, tapi kalau hang perlu sangat, pilah cari barang tu, hutang atas nama aku, nanti aku ada duit aku bayar. Maka tak heran ikon kepada dermawan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh besar yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu titik kecil pun yang kata hubud dunia, kita susah nak buat. Hatta yang cakap ni, kita boleh bagi RM50 kerana kita ada RM50,000. Kita boleh bagi RM500 kerana kita ada RM500,000. Kita boleh bagi RM50,000 kerana kita ada RM5 juta. Kerana kita ada kemampuan wang yang besar. Tapi Nabi tunjuk dermawan Nabi ketika tak ada, ketika ada atau ketika tak ada, sama, tak ada beza. Itu ikon dermawan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka tak heranlah Rasulullah yang hebat ini melahirkan sahabat seumpama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang hari wafatnya meninggalkan 3.2 juta dinar. Ada 4 isteri, setiap isteri diwariskan 100,000 dinar mah. Tinggal 3.2 juta dinar. Maka tidak heranlah Rasulullah yang sehebat ini dapat membentuk peribadi sahabat seumpama Sayyidina Uthman bin Affan, seumpama Az-Zubair bin Al-Awwam. Kita baca cerita Az-Zubair bin Al-Awwam ini sepupu Nabi, anak kepada mak menakar Rasulullah, Safiyah binti Abdul Muttalib. Kita baca cerita sahabat-sahabat ni, maka tak heranlah ada sahabat seumpama Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasal apa? Pasal mereka tengok peribadi yang hebat depan mata mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran ayat 10 Al-Munafiqun, Allah kata, ni ada 2 amalan yang setiap orang nak mati menyesal tak buat. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Doa dia minta. Ni bukan nak ngajak kitab, nak tazkirah aja. Ringkasnya dalam ayat ni Allah nak kata apa? Keluarkanlah harta, nafkahkanlah, berilah, sumbanglah, dermalah
apa yang Tuhan rezekikan dekat kita yang berupa harta ni, duit, ringgit, kekayaan, kemewahan, kesenangan ni, buat keluar sama ada kita miliki sikit atau banyak. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, Allah kata sebelum mai hari mati kita. Sebab bila mai hari mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, semua akan minta sama, ya Allah extend sikit masa, bagi sikit masa dekat aku. Tuhan bagi 70 tahun, dia mula kaya umur 35, dia jutawan pada umur muda. Tuhan bagi sampai 70 tahun, hari ke umur dia 70 tahun, Allah takdir dia mati tahun tu. Dia kata, ya Allah bagi dekat aku sikit masa, bagi sejam dua aja. Itu manusia 50 tahun jadi orang kaya, dia tak sedar. 40 tahun dia tak sedar. Tapi dia nak minta sejam saja. Dia nak minta kalau boleh seminit pun tak apa. Nak pergi sign check Ustaz, nak panggil anak bawa mai cek ayah Ustaz, hang tulis 1 kosong bagi lebih daripada 7 masa tu lah. Aku nak tenyih saja berapa saat, 10 saat saja. Tuhan kata apa? Ni Quran kata, waktu tu dia nak minta apa? Fa as-saddaqa. Ni dua manusia dia akan minta dua benda. Pertama, dia nak sedekah. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, maksud di sini ialah pertama, orang yang dia patutnya guna duit untuk benda wajib macam zakat, macam pergi haji tapi dia tak buat, pun sama, dia akan minta hak ni juga, ya Allah aku nak pergi haji, ya Allah aku nak keluar zakat dah. Satu lagi ulama kata, iaitu benda-benda yang ada peluang dia buat. Ni orang minta derma untuk mujahidin, untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah, untuk orang-orang yang kesempitan hidup, untuk orang tak ada makan, anak-anak di Syria tak ada. Tuan-tuan, ada orang kalau dia tak ada rasa sensitif langsung, ada something wrong dalam hati dia, ada masalah, dia kena check hati dia. Ada orang dia macam tu, apa pun aku tak peduli dah, aku pun susah, PKP baru lepas ni, baru nak mula meniaga balik. Dia kira. Maka dekat nak mati, dia akan minta fa as-saddaqa, aku nak sedekah, aku nak keluar, aku nak derma, aku mula nak bagi dah. Wa akum minas salihin, ya Allah bagi masa sikit, aku nak jadi orang baik-baik, orang soleh, aku nak sembahyang, aku nak mengaji, aku nak jadi orang soleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat lepas tu Allah kata apa? Tak ada guna dah. Satu masa yang banyak Tuhan bagi, kesempatan harta yang ada tapi hang tak guna. Tuan-tuan, yang inilah yang menyebabkan Rasulullah muka jadi pucat, kerana ada 7 dinar dalam rumah Nabi semalam dan tak sempat diagihkan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah tak sempat lagi, 7 dinar tu nak bagi kat siapa, tak jumpa lagi fakir miskin. Nabi kata, kalaulah aku matilah, Nabi kata dalam hadis sebut, kalaulah aku mati semalam ni, tak selamat Muhammad, dia kata. 7 dinar besar bagi Nabi SAW, lagi tak dikongsi dengan orang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis ketika ditanya kepada Rasulullah, sedekah apa yang azam, yang agung, yang besar, yang dahsyat ni, lah duk trending ayat amat-amat dahsyat kan adik kita tu, ayyus sadaqah a'zam, apa dia sedekah yang agung, yang hebat, yang amat dahsyat ni? Tuan-tuan dengar Nabi sebut, anta saddaqa wa anta sahih syahih takhshal faqra wa ta'malul ghina. Ni Nabi kata, kalau ada 4 benda ni kat kita, sedekahlah lah. Pertama, yang kata sedekah yang azam ni, anta saddaqa wa anta sahih, dalam tubuh badan duk sihat lagi. Pasal apa Nabi kata sihat? Sebab sihat nak pakai duit banyak. Sebab kita sihat berasa nak pergi Cameron Highland, nak melancong pergi Sabah, nak pergi Langkawi, kan sihat kan? Nak memandu kereta pergi ke Kuala Lumpur, nak pergi ke sana, nak pergi ke sini. Tu waktu sihat. Waktu sakit boleh bagi, sebab rasa tak perlu duit tu.
Aku pun dah terlantak dah, aku pun dah lumpuh dah, aku pun tak ada apa dah nak guna pun duit ni. Sebab tu Nabi kata, sedekah yang azam ni ialah kamu boleh bagi pada ketika badan duk sihat. Satu. Yang kedua, syahih, waktu rasa kedekut berkira-kira nak bagi. Waktu tu. Waktu ada kemampuan keuangan boleh bagi RM5. Kalau bagi 10 ni macam kira sikit. Waktu tu. Tu nama sedekah azam, besar. Waktu bagi 10 tu berasa lancak, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal kemampuan keuangan kita besar, tapi nak bagi 50 besar. Waktu 50 tu. Tu nama dia syahih. Waktu berasa kikir, waktu rasa ada kedekut sikit. Bukan tak mau bagi, tapi duduk tapi 20 pun besar dah. Lagu tu nampak tak? Nafsu kata 20 pun okey dah. Tapi bagi juga 50. Biar dia lebok rasa kedekut tu, biar dia hilang rasa gantung dunia tu. Pejam mata api bagi. Tak ada siapa tahu tuan-tuan. Allah je tahu waktu tuan-tuan bagi, waktu tuan-tuan sedekah, waktu tuan-tuan bohlan tabung orang nak buka puasa, waktu tuan-tuan bohlan tabung orang yang berjihad apa semua ni. Waktu tu siapa kan tahu? Ada audit? Tak ada, malaikat je ada audit kita. Waktu itulah mukadimah saya sebut tadi. Tuan-tuan pi esok di akhirat insya-Allah taala bawa dengan pahala orang yang buka puasa tadi, bawa dengan pahala orang yang pergi menuntut ilmu, bawa dengan pahala sahabat-sahabat kita di Palestin, bawa semua. Tapi nak sampai ke situ mujahadah besar. Sebab waktu syahih tu susah. Betul, kita ni sungguh tuan-tuan, kan? Kemampuan keuangan kita besar. Kita nak hulurkan 10, itu mudah bagi orang yang ada kemampuan duit besar. Tapi bagi orang yang ada sikit je duit, waktu dia nak bagi 10, nilai sama A dengan B, tapi B ini dia lebih besar di sisi Allah sedekah dia, kerana dia ada banyak tu ya, ataupun dia ada setengah daripada tu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, yang ketiga, sedekah yang azam ni takhshal faqra, waktu hang takut jadi fakir. Ni waktu kita ni, waktu baru duk bergelut dengan pandemik, waktu berniaga baru nak jadi. Waktu ni Tuhan uji kita. Alhamdulillah, hak berniaga bazar, hak berniaga baju, hak berniaga kuih raya, hak berniaga macam-macam ni, hak dah boleh duit dah lah ni. Waktu ni Tuhan nak test, dia nak tengok. Ni aku hantar mai sahabat seagama hang, mai duk minta. Nak tengok boleh tak boleh? Aku pun baru 3-4 hari untung. Dia mula mai. Takhshal faqra, takut fakir. Waktu takut fakir itulah tuan-tuan lawan hawa nafsu kita. Bulan Ramadan ni ajak kita bakar hawa nafsu kita ni. Usahalah tuan-tuan bagi dalam keadaan orang tak tahu, itu lebih besar. Nabi janji dalam hadis yang lain ada 7 golongan dapat naungan di akhirat esok. Salah satu dia apa dia? Iaitu satu hamba Allah yang boleh menginfakkan, bersedekah, bagi harta dia di jalan Allah dengan tangan kanan sedangkan kiri tak tahu. Itu besar. Janji yang besar untuk orang yang berjuang besar macam tu. Susah nak buat tuan-tuan, bukan senang. Bolehkah kita nak bagi 10,000 orang tak tahu? Susah. Bukan tak boleh kita bagi orang tahu, boleh. Sedekah secara nyata ni pun boleh, asalkan kita boleh jaga tak riak, tak rasa apa semua. Tapi boleh duk sembunyi, besar. Pasal apa? Pasal dia nak lawan tu kehendak dunia dia, kehendak nafsu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keempat, sedekah yang azam ni bukan setakat waktu kita ni, Nabi kata sihat, waktu kita takut, kita kedekut, waktu kita takut fakir, wa ta'malul ghina, iaitu waktu hang bercita-cita untuk jadi orang kaya satu hari nanti. Ada sini tak ada cita dia orang kaya? Jangan tanya tak? Dalam hati hangguk juga. Mengaji tasawuf, kita mengaji tasawuf sungguh. Cukuplah aku ni tera ni, alhamdulillah lah, kan? Daripada golongan yang sederhana lah ni, aku dah jadi golongan yang agak alhamdulillah selesa lah. Fajar pun dah lama dah. Tak kaya pun tak apalah. Mulut aja kata cuba bagi kaya. Taubatlah, mau? Tak mau? Saya mau. Tapi kalau Tuhan tak bagi, alhamdulillah, mungkin Tuhan tahu tak sesuai. Sahabat-sahabat Nabi
Depa ada cita-cita tu. Seumpama Abdul Rahman bin Auf itu mengejar cita-cita untuk memiliki itu. Kenapa? Kerana dia boleh bantu agama dan dia boleh bantu Islam. Kerana dia boleh menggerakkan dakwah, boleh menggerakkan jihad. Bukan sedikit kalau dia boleh meninggalkan waktu tu 1400 tahun lebih dulu, boleh tinggal dengan 3.2 juta dinar tu besar. Kalau tak ada jiwa besar, tak boleh jadi korporat, tak boleh. Misi jiwa dia besar. Tapi dalam besarnya jiwa untuk memiliki kemewahan dan dunia ni semua, tapi dia boleh leborkan dengan satu perasaan apa? Ni sebab dia Rasulullah tunjuk contoh. Dia boleh leborkan perasaan hubbud dunia itu dengan meletakkan mati di antara dua mata, seperti mana Nabi ajak. Duk nampak akhirat saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalu 20 minit dah. Akhir sekali tuan-tuan, dengan berkat Ramadan yang kita duk lalu ni, Allah ajak kita, Allah duk ajak kita, ada harta banyak ke, ada duit ke, di siang hari kita tak boleh mengguna kenikmatan hak Tuhan bagi itu untuk penuhkan perut kita. Tuhan didik kita sepanjang hari dalam bulan Ramadan ni, di siang hari. Dalam paket ada 50, yang B dia ada 10, yang C ada RM5, semua sama, tak boleh guna untuk beli makan waktu tu, tak boleh. Betapa Islam ni nak mendidik kita dengan Ramadan yang main ni, sama-sama rasa susah dengan orang yang susah, sama-sama berkongsi apa yang Tuhan bagi kepada kita. Mudah-mudahan dengan berkat Ramadan yang kita lalu ini, Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita kikih buang daripada hati kita rasa cinta pada dunia. Dunia itu biar dalam genggaman kita, tetapi bukan di hati kita. Didiklah dia supaya lebur perasaan itu. Nah, kesimpulan ringkas 10 saat yang terakhir, kata ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata tidak kalau orang minta, kecuali pada satu perkataan sahaja, iaitu tidak pada la ilaha illallah. Kalau orang minta, Nabi tak kata tak. Orang minta, Nabi tak kata tak. Tapi kalau bab menduakan Allah, mensyirikkan Allah, itu sahaja yang Rasulullah kata la ilaha illallah. Demikianlah bersihnya hati Rasulullah, mendidik kita menjadi orang-orang yang tidak cintakan dunia dan kuat bersedekah. Nah, aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.